Bila kita sembang pasal negeri Pulau Pinang ni, biasanya kita tahu dah memang para pelancong akan datang ke negeri Pulau Pinang disebabkan oleh speciality iaitu makanan yang terdapat di Pulau Pinang. Turis tak kisah daripada dalam negara ataupun dari luar negara yang masuk ke Pulau Pinang memang disebabkan oleh kepelbagaian makanan yang ada di negeri Pulau Pinang. Tapi salah satu makanan yang memang boleh dikatakan simbolik dengan negeri Pulau Pinang ni adalah nasi kandar. Memang semua orang suka makan nasi kandar, saya yakin dan saya pasti. Dan nasi kandar sekarang ni kita boleh dapatkan di mana-mana sahaja di Semenanjung ni lah, terutamanya yang mana tak kisah bukan sahaja di Penang tapi di negeri-negeri lain juga ada dijual nasi kandar. Sekitar tahun 1800 masa tu negeri Pulau Pinang bukanlah nama Pulau Pinang macam sekarang ni, tapi masa tu nama Pulau Pinang ataupun di kawasan pulau tu sendiri adalah nama Prince of Wales Island. Prince of Wales ni kalau tak salah adalah tentera jeneral British, yang mana pada waktu itu Pulau Pinang masih lagi di bawah pemerintahan British lah. Dan juga di kawasan seberang perai pula namanya adalah Province Wellesley. Kemudian pada tahun tersebut Pulau Pinang ni merupakan sebuah pusat pelabuhan yang boleh dikatakan agak sibuk, yang mana pedagang-pedagang akan datang berlabuh di negeri Pulau Pinang. Dulu dijadikan pelabuhan, sekarang ni tempat tu dipanggil sebagai Welki. Nak dijadikan cerita, pada waktu tu makanan ataupun nasi kandar ni sendiri adalah pada asalnya makanan untuk buruh-buruh dan juga pedagang. Asasnya dimakan sebab ianya merupakan makanan yang berat lah, nasi kan. Pekerja-pekerja buruh ni memang memerlukan tenaga yang banyak lah untuk nak buat kerja. So makan nasi kandar ni lah dia boleh bagi sumber tenaga yang banyak. Pada waktu dulu nasi kandar bukanlah macam sekarang ni, kita boleh beli dekat restoran mana-mana, kedai mamak ada jual nasi kandar. Tapi pada zaman dulu nasi kandar ni peniaga-peniaga ataupun penjual hanya akan jalan keliling di kawasan yang nak berniaga tu dan juga akan mengandak nasi. Nama nasi kandar tu sendiri diambil sempena orang yang berniaga nasi tu dia mengandak dengan sebatang kayu dia letak di bahu. Sebab itulah nama dia nasi kandar. Dalam sekitar tahun 1820 harga untuk sepinggan nasi kandar hanyalah 5 sen saja. 5 sen kalau orang Penang cakap 5 dek lah. Perbezaan harga dulu masa awal-awal dengan sekarang ni memang sangat-sangat ketara lah. Pada zaman sekarang ni kalau nasi ayam dah RM6.5. Tu kita boleh tengok dah perbezaan harga mengikut zaman. Nasi kandar pada zaman dulu bukanlah macam sekarang ni. Memang semua orang boleh makan lah nasi kandar, tak kisah budak ke, remaja ke, dewasa ataupun orang yang warga emas sekalipun memang boleh makan. Semua lapisan masyarakat boleh makan. Pada waktu tu juga lauk asal nasi kandar tu hanyalah nasi, kuah kari ataupun kuah gulai, gulai ikan, ikan goreng dan juga bendi. Macam sekarang ni makanan pun dah melalui fasa-fasa zaman moden macam sekarang ni. Sebab itulah sekarang ni dah ada macam-macam jenis lauk yang kita boleh masukkan dalam nasi kandar. Kita boleh campur, ada ayam, ada kambing, ada udang, ada kepala ikan sekalipun kan. Memang banyak lah macam-macam jenis lauk. Ada juga nasi kandar version Melayu, orang kata Melayu style, tapi resepi dia peniaga-peniaga biasanya akan tiru tapi tak akan dapat hasil yang sama lah. Macam yang kita tahu nasi kandar ni dahulu berasal daripada India Muslim yang masuk ke negeri Pulau Pinang. Jadi kalau siapa-siapa yang nak rasa nasi kandar yang betul-betul ori, bolehlah singgah ke negeri Pulau Pinang. Okey. Sekian, terima kasih.